KPM. Jumpa bang, kakak, abang kakak. Beli. Kita ada air soya ni. Ini semua buatan sendiri bang. Mai bang. Aduh, abang tengok saja bang. Kita ada sos cili ni semua ni. Bukan kaleng-kaleng ni. Apa ni Azhar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, saya tengah menjual barang ni cikgu. Ini barang semua buatan sendiri cikgu. Oh, bagusnya. Cikgu dah beli ke cikgu ni? Ada juga pau yang saya buat sendiri. Semua ada ni cikgu. Berapa harganya Azhar? Okey, barang saya ni cikgu sebab ini semua barang-barang edisi terhad cikgu saya buat sendiri. Kalau sos cili ni saya jual sebotol dalam RM35. Kalau pau ni sebab saya buka ni kita jual satu-satu. Satu ni RM10. Kalau air soya ni pun dalam lebih kurang RM15.90. Oh. Saya punya pendapat saya harganya macam tak sesuai Azhar. Ya ke cikgu? Tak, sebab saya buat sendiri cikgu. Saya pasarkan sendiri cikgu. Dengan modal lagi, untung lagi cikgu. Okey, saya rasa saya kena terangkan macam mana cara nak menentukan harga untuk sesuatu produk. Oh, ada cara dia ke cikgu? Pasti ada. Oh, okey, baik cikgu. Saya pun nak belajar dengan cikgu. Boleh. InsyaAllah kita belajar lepas ni. Okey, baik cikgu. Okey, cikgu. Disiplin tangga kejayaan, itu dia tagline ataupun slogan guru kita. Apapun, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk pemprosesan makanan. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Syahril Azizi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Azhar. Cikgu nampak ceria, nampak luar biasa ini. Cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, itu dia. Dan yang paling penting cikgu, tadi kita dah tengok bermacam ataupun beraneka jenis makanan yang ada di sana, dan cikgu ada bagi satu janji tadi yang mana cikgu kata cikgu nak ajar saya cikgu kan bagaimana dalam nak menentukan harga cikgu. Janji pasti akan saya kotakan. Okey, baik. Janji pasti cikgu akan kotakan. Tapi cikgu, sebelum kita mulakan langkahan kita untuk sukses SPM 2021 pada hari ini, yang mana kita nak kena sentiasa ingatkan, walaupun kita nampak sinar harapan di sebalik pandemik COVID-19 cikgu, tapi kena sentiasa ambil langkah berjaga-jaga untuk mematuhi protokol kesihatan seperti mana yang telah pun diuar-uarkan ataupun diminta untuk kita semua sama-sama mengambil tanggungjawab ini, menjaga penjarakan fizikal macam saya dan cikgu. Kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pakai pelitup muka, dan cikgu, kita ada gel pembasmi kuman cikgu di meja keramat saya. Jom. Mari. Okey, ini cikgu boleh gunakan. Silakan cikgu. Baik. Okey, kalau ada di rumah ada juga yang tanya, kalau tidak ada gel pembasmi kuman, boleh sahaja gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan kita terus terjaga. Baik, kita dah berkenalan dengan guru kita yang kacak, yang tampan lagi bergaya, memenuhi seperti mana bab kata pepatah, cikgu tak kenal maka tak cinta. Kan, dah mula berbutik rasa cinta dengan cikgu kita. Dan sekarang ni cikgu, saya tak nak keseorangan cikgu. Sebab ada kawan-kawan saya, bila dengar je cikgu nak ajar pasal pemasaran ataupun penentuan harga tadi, ramai yang WhatsApp cikgu. Kata saya nak belajar juga cikgu. Jadi saya nak persilakan mereka untuk masuk ke studio bersama kita. Boleh ke cikgu? Boleh, mari. Boleh. Okey, jom kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Salam. Semua sihat ke? Baik. Sihat. Alhamdulillah. Semua nampak ceria cikgu, seperti mana cikgunya juga. Okey, baik, kita nak berkenalan dengan murid-murid kita ataupun rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Aina. Nur Aina, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aina Najwa binti Muhammad Nuspandi. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Terima kasih. Baik, itu dia, nak jadi jururawat. Kita doakan moga dipermudahkan untuk Nur Aina. Terima kasih Aina. Seterusnya Atira. Silakan Atira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam Nama saya Nur Atira binti Zaini. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Terima kasih. Ya, terima kasih Atira. Maksudnya kita dah ada 2 jururawat cikgu. Tapi bukan jururawat yang biasa-biasa, sebab jururawat ni jururawat yang mampu tahu berkenaan dengan pemprosesan makanan ni cikgu. Itu dia. Baik, kita dah berkenalan dengan rakan kita seterusnya, Farahin. Silakan.
Silakan Farahin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama Waalaikumsalam saya Nur Farahin binti Muhammad Aziz. Cita-cita saya menjadi seorang businesswoman. Terima kasih. Baik, terima kasih Farahin nak jadi seorang usahawanita. Usahawan wanita. Baik, terima kasih. Kita doakan moga dipermudahkan. Dan yang terakhir, kita bersama dengan Natasha. Silakan Natasha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Natasha Akilah binti Amir Hamzah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha. Kita dah pun berkenalan dengan keempat-empat murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station Segamat Johor, cikgu. Betul. Patutlah semuanya nampak tenang sahaja. Rupanya daripada sekolah yang tenang. Itu dia. Baik, kita dah tahu berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini, pemprosesan makanan, dan topik kita pemasaran produk pemprosesan makanan, cikgu. Betul. Dan mungkin kita nak tanya pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini. Mungkin Nur Aina boleh kongsikan apa pandangan awak berkenaan dengan mata pelajaran yang kita nak bincangkan sama-sama pada hari ini. Dalam modul ini, saya dapat mempelajari cara memasarkan produk dengan betul dan sesuai. Baik, itu dia dapat belajar bagaimana nak memasarkan produk dengan betul dan sesuai. Macam saya tadi, cikgu lah, akan letakkan harga yang terlalu tinggi, cikgu. Itu tak sesuai. Tak sesuai lah, cikgu. Okey, baik. Mungkin Natasha berbeza pandangan dengan Aina ataupun ada pandangan awak yang tersendiri. Silakan. Dalam modul ini, saya dapat mempelajari kaedah pembungkusan dan penyimpanan produk dengan betul. Dapat tahu bagaimana nak simpan produk dengan betul, cikgu. Itu pun penting juga rupanya. Dan mungkin sedikit awal lah, cikgu, berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini, topik mata pelajaran dan topik kita hari ini, cikgu. Ya. Untuk makluman Azhar, sebenarnya topik modul yang ke-6 ni merupakan salah satu topik yang dipelajari dalam tingkatan 5. Baik. Jadinya untuk makluman semua, dalam topik pemasaran ni, semua berkaitan tajuk berkaitan dengan pembungkusan, pelabelan dan juga pemasaran produk itu perlulah dipelajari dengan betul. Baik. Supaya menghasilkan seorang murid yang kompeten dari segi pemasaran produk itu sendiri. Baik, itu yang saya suka dengan poin cikgu tadi, jadi seorang murid yang kompeten, cikgu. Bukan sekadar kita belajar sahaja tapi dapat diimplementasikan di masa akan datang. Baik, banyak benda yang saya nak korek daripada cikgu, nak ambil ilmu-ilmu cikgu yang cikgu nak kongsikan sebentar sahaja lagi. Tapi anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih bersama dengan rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Station Segamat Johor. Adakah semua dah pun bersedia untuk kita mulakan perbincangan dan juga kelas kita? Kalau dah bersedia, angkat dua jari macam ni. Cing, 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 cing. Okey, semua dah bersedia. Baik, kita bersama dengan Cikgu Syahril Azizi kita, cikgu. Baik, untuk nak menentukan berkenaan dengan pemprosesan makanan, untuk topik yang lebih terperinci adalah berkenaan dengan pemasaran produk pemprosesan makanan. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama, cikgu. Sekarang saya harap sebelum saya memulakan pengajaran saya, diharap semua murid dalam talian dan juga semua murid di rumah dapat bersama-sama dengan saya untuk menyediakan nota, buku teks dalam memulakan pelajaran pada petang ini. Baik. Diharap semua dapat memberikan fokus 100% terhadap pembelajaran pada petang ini. InsyaAllah. Merujuk kepada episod sukses sebelum ini, terdapat 5 tajuk yang telah dipelajari oleh murid-murid di sekolah. Pertama, modul 1, pengurusan tempat kerja. Modul kedua, pemprosesan hasil ternakan. Modul ketiga, pemprosesan bakery, konfeksioneri dan kuih tradisional. Modul yang keempat ialah pemprosesan hasil tanaman. Dan
Yang kelima, reka bentuk dan inovasi produk pemprosesan makanan. Ya. Sebelum saya pergi untuk tajuk hari ini, Baik, cikgu. suka saya ingatkan di sini, di mana inovasi produk. Sebelum kita masuk tajuk pemasaran produk dalam pemprosesan makanan, murid-murid di talian maupun di rumah perlulah mengetahui kerja khusus yang perlu dilaksanakan di peringkat SPM. Untuk makluman, Azhar, Ya, cikgu. pemprosesan makanan ada 2 kertas. Kertas satu, baik. iaitu kertas bertulis. Iaitu kertas bertulis ni murid kena jawab semasa peperiksaan sebenar. Baik. Dalam masa 2 jam. Ada bahagian A dan bahagian B. Kena jawab semua, cikgu. Jawab semua, tiada pilihan. Baik. Dan kertas 2. Kertas 2 melibatkan kerja khusus. Bila kata kerja khusus, inilah Azhar, murid kena laksanakan inovasi produk. Baik. Okey. Jadi maksudnya kalau yang itu dilakukan sebelum peperiksaan lah, cikgu. Ya. Baik, cikgu. Okey. Boleh saya teruskan? Silakan, cikgu. Okey. Untuk sebelum kita masuk untuk tajuk pemprosesan pemasaran produk proses makanan ini, boleh tak Azhar saya tanya murid dalam talian? Boleh, cikgu. Silakan. Saya nak tanyalah murid siapa-siapalah, kalau boleh jawab sila angkat tangan. Okey. Siapa yang nak menjawab? Soalannya dulu Azhar. Soalan dia tak ada lagi. Macam mana nak jawab? Betul jadinya juga. Okey, baik, saya cikgu. soalannya ialah, Ya. apakah produk inovasi yang anda hasilkan di sekolah? Baik. Ada siapa-siapa murid di talian boleh beri respon? Baik, Nur Aina. Silakan. Produk inovasi saya ialah Mikobase Unggu. Mikobase Unggu, cikgu. Ya, betul. Dan lagi seorang, saya nak mungkin. seorang lagi murid. Ya, siapa yang nak menjawab? Silakan. Wah, semua nak menjawab ni, cikgu. Ya, betul. Okey, macam mana, cikgu? Kita nak pilih salah seorang. Pilih je. Azhar pilih. Okey, saya pilih, cikgu. Azhar pilih. Okey, mungkin antara 3 ni saya rasa Atira lah, cikgu. Okey. Silakan, Atira. Produk inovasi saya ialah krepek pisang coklat. Okey, boleh saya tanya Atira terus? Atira, kalau buat produk inovasi coklat, kerepek pisang coklat, apakah bahan tambahan baru yang kamu gunakan dalam projek produk inovasi tersebut? Baik, silakan. Atira. Bahan tambahan ialah coklat. Betul tu Azhar. Sebab untuk maklumat Azhar dan Baik. murid-murid di rumah, murid-murid kena melaksanakan produk inovasi, maksudnya untuk menghasilkan kerepek itu di bengkel Baik. dengan mengubah sedikit apa yang murid tak pernah buat di sekolah. Produk barulah. Betul. Inovasi sikit. Ya. Walaupun produk tu dah ada di pasaran, tapi murid buat kali pertama, jadinya murid ni memang layaklah untuk diberikan markah sebab murid telah melaksanakan produk inovasi. Baik, lepas cikgu cerita macam tu, cikgu, saya tiba-tiba dapat idea. Saya rasa saya nak buat kerepek pisang coklat cheese, cikgu. Boleh, tak ada masalah Azhar. Okey, boleh saya teruskan? Baik, silakan, Okey, cikgu. saya teruskan dengan tajuk hari ini, modul 6, Baik. iaitu pemasaran produk proses makanan. Standard kandungannya ada 3. Baik. 6.1 membungkus produk. Jadinya berkaitan dengan inovasi tadi, murid dah buat produk, lepas tu murid kena tahu membungkus. Baik. Yang kedua, menyimpan produk tersebut dengan betul. Yep. Dan akhir sekali, memasarkan produk tersebut. Baik. Okey. Ini adalah standard pembelajaran. Pembelajaran dia banyak. Jadinya saya bacakan satu-satulah. Baik, cikgu. Menyatakan tujuan pembungkusan. 6.1.2 menerangkan jenis pembungkusan iaitu botol, plastik, kotak dan kertas. 6.1.3 menyediakan maklumat pada label pembungkus produk. 6.1.4 menentukan jenis pembungkus mengikut jenis produk. 6.1.5 mengenafasi kaedah pembungkusan produk. 6.1.6 melaksanakan aktiviti pembungkusan dan pelabelan produk. Baik. Inilah murid kena tahu. Ya, ini untuk standard pembelajaran hari ini, cikgu. Ini 1 daripada 3. 1 daripada 3 itu dia. Ya. Baik, cikgu. Saya teruskan lagi. Silakan. Okey. Sebelum saya meneruskan nota membungkus produk pada petang ini, diharap murid-murid di dalam talian dan juga di rumah dapat membuat nota ringkas ataupun membuat catatan. Tajuk-tajuk ini penting diulang kaji sebelum menduduki peperiksaan. Okay. Maksudnya, Baik. Azhar,
dia boleh ditanya dalam peperiksaan. Ya, berpotensi untuk masuk dalam peperiksaan kertas satu cikgu. Betul. Bahagian A dan juga B lah cikgu. Bahagian B, tepat. Pandai dah boleh jadi anak murid saya. Okey. Jadinya Baik, cikgu. kita mudahkan cara untuk kamu belajar di rumah. Okey. Tujuan pembungkusan semua murid kena tahu. Baik. Okey, antaranya sebagai pelindungan atau pemeliharaan produk tersebut. Okey, supaya tidak dimasuki oleh tercemar. Baik. Okey, kemudahan. Kenapa? Sebab ia mudah dibawa. Kalau bungkus ni makanannya mudah dibawa lah. Yap. Dan kalau pengurangan kadar pembaziran, kalau Azhar perasan, setiap makanan yang berada di pasaran dia ada nombor batch tau. Yap. Kenapa ada nombor batch? Sebab dia nak kenal pasti produk itu kalau ada isu. Baik. Oh, ataupun bila dia dikeluarkan. Yap. Okey. Dan yang terakhir, komunikasi dan jualan, iaitu dia melibatkan mutu, halal, jaminan dan penyediaan serta penyimpanan. Saya teruskan lagi. Baik, cikgu. Okey. Jenis pembungkusan. Jenis pembungkusan ada 4. Baik. Yang murid kena tahu. Jadinya, murid-murid kalau nak bungkus produk, boleh gunakan 1 botol. Baik. Botol kaca boleh, botol plastik boleh. Contoh kedua-duanya ada kat depan ni ya cikgu? Ya. Contoh macam botol sos cili dan juga botol susu soya tu cikgu? Ya, betul Azhar. Okey, baik. Kedua-duanya boleh digunakan? Boleh digunakan, mengikut kesan produk. Baik. Okey. Yang kedua, produk makanan boleh dibungkus dalam plastik. Baik. Plastik ni pula, pelbagai jenis plastik. Antaranya saya nyatakan plastik PET. Baik. Mudahnya plastik PET ni ialah botol air mineral. Okey. Botol PET tu. Baik. Ataupun HDPE ada, LDPE. HDPE itu maksudnya high density polyethylene. Kalau LDPE, low density polyethylene. Okey. Dia adalah maksud dia tu. Baik, cikgu. Sebagai murid dia kena tahu tu. Baik. Maksudnya bukan sekadar tahu akronimnya tu, perlu tahu maksudnya. Betul. Baik. Okay, seterusnya, kotak. Baik. Produk makanan boleh dibungkus menggunakan kotak. Yang lebih kita mudah faham bila makanan dibungkus dalam kotak, baik, seperti kotak Tetra Pak jus. Jus buah. Okey. Kalau kertas, ada jenis kertas biasa, ada jenis kertas berlaminasi. Berlaminasi tu maksudnya kertas tu ada lapisan. Okey. Luar kotak, dalam plastik aluminium. Baik. Okey. Jadinya suka saya kaitkan dengan murid dalam talian. Ya. Azhar, saya nak beri soalan lah kalau boleh. Boleh cikgu, silakan cikgu. Memandangkan tadi semua dah ada produk inovasi dia. Betul. Saya nak tanya murid di dalam talian. Apakah nyatakan jenis pembungkusan produk inovasi yang anda lakukan? Ada siapa tak boleh respon? Baik, secara sukarela untuk menjawab, silakan. Okey, Nur Aina Najwa, silakan. Jenis pembungkusan saya ialah plastik HDPE berzip. Plastik HDPE berzip. Tambah lagi cikgu. Ya. Kalau Azhar ingat, Yap. Aina tadi nak buat mi kobes ungu. Yap. Kalau mi bungkus dalam plastik biasa je. Tapi dia nak gunakan yang berzip tu. Yap. Jadinya dari segi sifat pembungkusan tersebut, dia lebih mudah pada saya. Yap. Pemilihan pembungkusan itu sangat sesuai bagi produk dia lah. Baik. Maksudnya pemilihan pembungkusan ni, Azhar, dia tidak menggunakan pembungkusan yang lama. Baik. Itu Dan apa yang jawapan diberikan oleh Aina tadi tepatlah cikgu. Tepat. Bersesuaian dengan produk yang dihasilkan oleh beliau. Bersesuaian dengan produk Baik. tersebut. Baik, Okey, cikgu. saya rasa tu selesai untuk tajuk jenis pembungkusan. Saya pergi seterusnya. Baik. Okey, bagi murid-murid di rumah yang pelajar proses makanan di Malaysia khususnya, Baik. yang bercadang untuk membuat kerja khusus tajuk pembungkusan. Saya kena jelaskan kat sini. Baik. Murid dalam talian sekolah saya tadi, Azhar, dia menghasilkan produk inovasi hanya menukar bahan mentah. Baik. Ada juga calon SPM boleh menghasilkan produk tapi dia buat lagi perubahan atau inovasi dari segi pembungkusan. Contohnya, kalau nak buat inovasi pembungkusan, Yap. ciri-ciri pembungkusan ni perlu tahu. Baik. Antaranya reka bentuk. Bentuk dia nak bulat ke, segi empat ke. Baik. Okey. Berfungsi. Berfungsi itu maksudnya boleh digunakan
bukannya susah merumitkan pelanggan. Macam cikgu sebut tadi adalah mudah ataupun mudah dibawa ke mana-mana cikgu. Ya. Sebagai contoh. Ya, betul. Cikgu, Betul, Azhar. Jadinya, dan dia selari dengan kesesuaian. Baik. Sesuai dengan jenis produk tadi. Dan pastilah setiap produk dibungkus tahan ke tidak? Tahan ke tak? Baik. Sebab biasanya nak pasarkan produk, jenis pembungkusan ni mesti tahan. Kalau tak, produk dah rosak, macam mana produk tu nak bersaing di pasaran? Okey, dan akhir sekali inilah yang memang sukar nak menilai kehendak pengguna, iaitu warna. Ada yang suka warna hitam, ada suka warna kuning. Bergantung kepada apa pemilihan. Tapi kalau saya nak beritahu, sebenarnya makanan banyak menggunakan warna merah. Kenapa tu? Soalan cepu emas tu. Saya rasa cikgu, kalau saya salah mohon cikgu betulkan saya rasa warna merah ni adalah warna yang terang dan warna tu adalah simbolik kepada warna membuat orang lapar, cikgu. Betul pandai Azhar. Memang betul. Warna merah mewujudkan kita rasa lapar. Sebenarnya. Patut saya tengok sos tu saya rasa lapar sekarang ni, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan lagi Azhar. Baik, silakan cikgu. Lepas seterusnya, memukul produk. Ada pelabelan. Tajuk pelabelan ni murid kena tahu. Baik. Boleh rujuk dalam buku teks. Antara boleh saya bagi tugasan tak Azhar dekat murid dalam talian? Boleh, cikgu. Okey, untuk murid-murid dalam talian, saya mahu anda hasilkan satu label produk inovasi anda. Nanti saya nak lihat. Boleh ke murid dalam talian? Okey, nampaknya semua boleh, cikgu. Terus keluarkan pen, cikgu, nampak, cikgu. Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadinya antara ciri-ciri membuat label tu adalah mesti ada berat sebenar, Baik. mesti ada tarikh luput, mesti ada nama dan alamat pengeluar, sedaran ramuan, kod bar. Baik. So maksudnya untuk pelabelan mesti ada kelima-lima elemen ini, cikgu. Betul, Azhar. Dan kita pergi kepada tajuk membungkus yang terakhir, iaitu kaedah pembungkusan. Kaedah pembungkusan ni terdapat 4 kaedah pembungkusan, iaitu pembotolan, pembungkusan vacuum yang kedap udara tu, pengetinan, susah untuk dilaksanakan di sekolah kerana dia memerlukan mesin. Okey, dan pematian plastik ni memang selalulah digunakan di sekolah. Memang senang sebab dia setiap sekolah ada kemudahan alatan tersebut. Okey, sebelum saya pergi, boleh tak saya tanya seorang, Farahin? Okey, silakan Farahin. Okey. Farahin, kalau saya tanya anda, apakah kaedah pembungkusan produk inovasi anda? Kaedah pembungkusan saya ialah pembotolan. Pembotolan, betul. Kita recap balik. Sebab Farahin dia buat produk inovasi yang sebab saya tahu cikgu dia, dia buat susu kacang soya kurma. Okey. Jadinya dia botolkan. Kalau dia selalu ni adalah botol plastik, sekarang nak masuk botol kaca. Okey. Beza botol plastik dengan botol kaca, botol kaca ni dia lebih tahan lama. Berbanding botol plastik. Ya. Okey. Itulah. Okey. Okey, baik, cikgu. Jadinya kita pergi soalan pertama. Baik. Soalan pertama. Okey, ada siapa murid kat talian boleh respon? Okey, silakan Aina. Jadual 1 berkaitan dengan tujuan pembungkusan bagi produk pemprosesan makanan. Tandakan rakyat pada tujuan pembungkusan yang betul dan pangkal pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Tujuan pembungkusan. Baik. Perlindungan. Jawapannya betul. Okey, kedua. Komunikasi dan jualan. Jawapannya betul. Betul Pengurangan juga. kos. Jawapannya salah. Okey, so dua betul, satu salah jawapan daripada Aina Najwa. Betul ke, cikgu? Ketiga-tiga jawapan yang diberikan oleh Aina. Baik, Azhar. Jom kita lihat jawapan yang sepatutnya murid berikan. Okey. Jawapan yang pertama, perlindungan. Jawapan dia ialah betul. Wah. Okey, Satu Tania. markah. Okey. Dan komunikasi dan jualan, jawapannya betul. Betul juga. Tania, dan pengurangkan projek memang dapat 3 markah, Aina. 3 markah untuk Aina. Itu dia. Tapi kalau berdasarkan soalan ni, kena fahamlah, cikgu, ya? Bukan setakat faham, Azhar. Murid memang tu saya pesan tadi. Kena buat nota ringkas, persediaan awal kerana dia fakta. Murid kalau tak baca buku, tak hafal, memang mengharapkan masuk dewan terus jawab,
agak sukarlah. Itu yang dia baling pemadam tengok, betul ke salah, betul ke salah. Okey. Okey, baik Okey, cikgu. kita boleh tengok soalan yang kedua. Baik, silakan. Okey, soalan kedua, ada murid dalam talian boleh respon? Okey, baik. Siapa yang nak menjawab? Untuk soalan kedua, silakan Nur Atira. Fungsi pembungkusan dalam jadual 2 berkaitan maklumat semasa berkomunikasi dan jualan. Tulis benar pada fungsi pembungkusan berkaitan maklumat dan komunikasi dan jualan serta palsu pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Fungsi pembungkusan. Maklumat penyediaan benar. Benar. Maklumat pengurusan besar palsu. Maklumat mutu halal dan jaminan benar. Okey, maksudnya benar, palsu, benar. Itu jawapan daripada Nur Atira tadi, cikgu. Untuk ketiga-tiga soalan. Adakah Atira layak mendapat 3 markah seperti yang dinyatakan ataupun sebaliknya, cikgu? Baik Azhar, kenapa saya terdiam kejap? Sebab saya sebagai calon peperiksaan yang akan menduduki SPM, Baik. murid sebelum menjawab perlu garis. Garis soalan, fahamkan soalan sebelum menjawab. Selepas dah jawab, lihat semula jawapan anda. Jom kita tengok jawapan Atirah lah tadi. Baik. Yang maklumat pertama, maklumat penyediaan benar. Dapat 1 markah. Baik. Maklumat kedua ialah palsu. Palsu. Betul, sebab dia penggul besar. Sebab kat sini je silap. Fakta. Kalau murid tak baca, memang tak boleh lah. Dan yang ketiga ialah maklumat mutu halal dan jaminan. Jawapan dia benar. Dapat 3 markah. 3 markah untuk Atira. Itu dia, cikgu. Saya nampak para murid yang berada di Google Meet pada ketika ini semua memberikan fokus yang sangat luar biasa dan saya kena percaya yang dirubah pun sedang menjawab, cikgu. Ada yang betul tengah huri menang kan. Okey, tapi simpan dulu sebab ada banyak lagi soalan. Saya difahamkan, cikgu, ada banyak lagi soalan untuk kita nak rungkaikan persoalan-persoalan tersebut, tapi kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Betul. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu bagaimana pembungkusan produk, cikgu, dan kalau kita tengok ni ada daripada pembotolan, plastiknya pun ada. Dan sekarang ni saya nak tahu juga, cikgu. Tadi cikgu sebut dalam objektif kita nak tahu berkenaan dengan 3 perkara. Tadi pembungkusan dah selesai, saya dah faham. Berkenaan dengan penyimpanan, cikgu. Contoh kalau macam ni kan, produk yang frozen ataupun sejuk beku ni, bagaimana kaedah penyimpanannya, cikgu? Ya. Silakan, cikgu. Boleh. Terima kasih Azhar. Sebab kita nak kena huraikan pula tajuk menyimpan produk ni. Izinkan saya untuk menerangkan topik yang murid kena tahu dan buat catatan di rumah. Baik, silakan, cikgu. Untuk standard pembelajaran, tajuk menyimpan produk. Okey. 6.2.1 menyatakan tujuan penyimpanan. 6.2.2 menerangkan kaedah penyimpanan mengikut jenis produk. 6.2.3 memilih kaedah penyimpanan produk yang betul. Baik. 6.2.4 membandingkan jangka hayat produk berdasarkan kaedah penyimpanan. 6.2.5 menentukan kaedah penyimpanan mengikut jenis produk dan 6.2.6 melaksanakan aktiviti menyimpan produk. Okey. Lagi sekali, terdapat tajuk-tajuk ini dalam buku teks. Baik. Mungkin saya hanya menyatakan tajuk-tajuk yang beberapa perkataan saja yang perlu diberi perhatian oleh murid. Ya, cikgu. Okey. Tujuan penyimpanan, murid kena tahu. Antaranya mengekalkan khasiat makanan. Baik. Dan mengekalkan rupa dan rasa. Macam Azhar cakap tadi, kalau pau kacang merah tadi kalau bungkus menyimpannya di tempat yang tak betul, Baik. maka mungkin dia akan merosakkan rupa pau tu tadi. Betul, cikgu. Itu yang merunsingkan saya, cikgu. Ya, bagaimana sebenarnya Tak apa. nak menyimpan tu. Kejap lagi, Kita cikgu. selesaikan dulu lagi. Okey, baik, cikgu. Memastikan kesedapan makanan dan memastikan produk makanan selamat sehingga dimakan. Baik. Okey, seterusnya Okey. nota. Ni nota menyimpan penyimpanan. Terdapat 3 kaedah penyimpanan produk, Baik. iaitu sejuk beku, kering. Kalaulah kita lihat satu persatu, sejuk. Kita lihat makanan yang mudah rosak, produk Baik. susu dan baki makanan yang telah dibuka.
Ataupun kalau sejuk beku, kalau macam pau tadi, Baik. kita antaranya seperti daging, ikan, ayam, produk sejuk beku seperti burger, berbolah daging, boleh masuklah pau situ. Okey, so pau berada di bawah kategori sejuk beku cikgu Betul. Okey. Kita simpannya di tempat yang betul iaitu sejuk beku. Baik. Okey. Kering. Contoh macam kat meja Azhar, ada sos ini cili kan? sos cili. Sos cili, kaedah penyimpanan dia sesuai di tempat yang kering. Baik. Jadinya makanan dalam tin boleh juga. Ataupun plastik pembungkus, cardboard, botol dan makanan kering seperti keripik. Baik. Okey. Tapi cikgu sebagai contoh, kalau contoh makanan kering sebegini, kalau disimpankan dalam peti ais ataupun dalam kategori sejuk, kurang sesuai lah cikgu. Kurang sesuai tapi dia memanjangkan jangka hayat. Okey. Oh, ada kelebihan dan kekurangannya juga cikgu. Okey, baik okey. cikgu. Okey. Jadi boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okey. Sebelum saya teruskan slide seterusnya, saya ingin tanya murid dalam talian. Baik cikgu, silakan. Berdasarkan produk inovasi tadi, apakah jenis ataupun apakah kaedah penyimpanan produk inovasi anda? Baik. Siapa-siapa ada nak Siapa respon? nak berkongsi? Saya rasa cikgu, Natasha lah. Belum lagi cikgu. Silakan Natasha. Boleh. Silakan Natasha. Kaedah penyimpanan produk saya adalah kaedah kering dan sejuk. Ya, Kering dan sejuk. Dua sekali cikgu. Ya, sebab untuk makluman, Yap. Natasha dia buat produk inovasinya di sekolah ialah coklat Oreo. Okey. Okey, jadinya coklat ni ada yang disimpan di suhu bilik. Baik. Kalau nak mengekalkan dia punya bentuk, Yap. rupa dan juga mengekalkan dia tak cair, lebih elok disimpan di dalam sejuk. Berada dalam kategori sejuk tadi. Jangan cikgu. sejuk beku. Okey. Itu nak gigit patah gigi cikgu. Keras tu. Okey, baik. Boleh saya teruskan? Boleh, cikgu, silakan. Okey. Bagi untuk murid yang lebih ingin mendalami mata pelajaran proses makanan, murid boleh buat perbandingan jangka hayat produk inovasi mereka. Baik. Ini sebagai latihan sendiri, bukannya wajib. Sebagai contoh, boleh disimpan mengikut suhu penyimpanan. Boleh cubalah. Produk inovasi anda tu, kamu nak simpan dekat mana? Suhu yang sejuk, berapa lama boleh tahan? Baik. Kalau suhu sejuk beku, sesuai tak? Kalau sesuai, berapa lama boleh tahan? Kesimpulannya, Azhar, kalau satu produk, saya ambil contoh sini produk lah. Baik. Kalau ayam, saya ambil susu lah. Kalau susu, 1 minggu kalau dia boleh tahan jika disimpan dalam peti sejuk. Tapi kalau sejuk beku, dia tahan lebih lama. 3 bulan cikgu. 3 bulan. Okey. Jadinya, bolehlah cuba di sekolah ataupun menambahkan ilmu anda. Baik. Dan yang kedua, kita boleh bandingkan dari segi penyimpanan vacuum. Vacuum tu maksudnya yang tak ada udara. Kalau cikgu sebut tadi dia sedut buang cikgu udara tu cikgu Ya, dia okey. tak ada udara, Baik. kedap udara. baik. Okay, jadinya kita ambil contoh satu keju, kalau disimpan dalam keadaan biasa tahan 1 hingga 2 minggu. Tapi jika disimpan bungkus guna vacuum, dia Baik. tahan lebih lama. Okey. Okey. Boleh saya pergi seterusnya? Boleh cikgu? Okey, soalan 3 dan 4. Baik. Untuk makluman semua murid di rumah maupun di dalam talian, soalan SPM memang ada soalan yang berbentuk isi tempat kosong. Baik. Jadinya murid jangan terkejut. Ada ke soalan macam ni? Okey. Memang ada. Jadinya kita bukalah Azhar, tanya murid dalam talian. Siapa yang nak Boleh. jawab Okey, soalan siapa yang nak menjawab untuk soalan yang pertama? 3A. Okey, Farahin. Silakan Farahin. Tuliskan satu tujuan penyimpanan produk makanan dalam ruang jawapan. Jawapan dia mengekalkan rupa dan rasa. Mengekalkan rupa dan rasa cikgu. Okey, baik. Kita tengok jawapan dia. Okey, baik. Okey, jawapannya betul. Mengekalkan rupa dan rasa. Dapat 1 markah. 1 markah. Okey, cikgu, saya nak tanya soalan cikgu. Sekiranya kalau kita tengok tadi, tujuan penyimpanan tadi ada 4 yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Kalau mungkin murid ada yang kurang pasti untuk soalan ataupun jawapan yang pertama dituliskan, dia tambah lagi 1 jawapan. Adakah ianya dibenarkan ataupun pada pandangan cikgu tak payah? Boleh. Untuk sukses dalam SPM, pada saya, kalau saya lah pesan dengan murid saya, Baik. cubalah, itulah hari terakhir anda pegang pen mungkin. Ataupun anda yang berjuang di titisan yang terakhir. Betul. Saya suka cakap dengan murid saya, Ya. murid, tulis jawapan anda. Tak ada salah pun. Dia tak kenal anda pun. Baik. Dia tak. Jadinya, selagi ada ruang, jawablah. Cubalah keluarkan jawapan-jawapan yang sesuai. Baik. Oh, okey. okey. Kenapa saya cakap sesuai? Yap. Ialah, boleh juga bagi jawapan mengekalkan khasiat, memastikan makanan dalam keadaan selamat Baik. dan
Untuk maklumat. Ya, cikgu. Kalau dia memberi maksud macam ini, Yap. dapat markah. Okey. Saya nak murid jangan takut jawab. Baik. Contoh kalau macam mengekalkan khasiat diganti dengan mengekalkan kesegaran pun boleh juga, cikgu. Boleh. Okey, baik. Sama maksud, Yap. boleh dapat markah. Yang penting jawab. Jawab. Jangan kalau, biar tempat kosong. Kalau tahu saja tapi tak jawab tak Betul tu. guna juga. Baik, cikgu. Boleh saya teruskan soalan nombor Boleh, 4? cikgu, silakan. Mungkin nombor 4 suka murid dalam talian nak Baik. menjawab? Silakan, siapa yang nak menjawab? Okey, Natasha. Silakan, Natasha. Nyatakan dua kaedah penyimpanan produk makanan dalam ruang jawapan. Jawapannya adalah penyimpanan sejuk dan penyimpanan kering. Okey, Natasha, terima kasih kerana memberi jawapan. Kita tengok jawapan Natasha. Natasha bagi penyimpanan sejuk. Penyimpanan Ya, sejuk. betul. Betul. Satu markah dah, cikgu Dah dapat. satu markah dalam tangan. Okey, Dah dapat lagi baik. satu markah. Penyimpanan kering. Dapat lagi satu markah. Dua okey. markah. Dan ada juga pilihan jawapan lain. Baik. Tadi kita dah belajar dalam nota penyimpanan Betul. sejuk beku. Jadinya, lagi sekali saya tegaskan, murid di rumah Yap. dan calon SPM, jangan terkejut. Memang ada SPM, ada satu markah, ada dua markah, ada tiga markah, ada empat markah. Baik. Semua sekali kertas satu, 100 markah. Oh, okey. Jadi perlu beri perhatian sebaiknya, cikgu, ya? Ya, betul. Baik, cikgu. Boleh saya teruskan? Boleh, cikgu, silakan. Okey, kita masuk topik yang terakhir iaitu 6.3. Baik. Lagi sekali saya ingin tegaskan kepada murid bahawa tajuk ini sangat luas. Mari saya jelaskan satu persatu. Yap. Standard pembelajarannya. 6.3.1 menyatakan konsep pemasaran. 6.3.2 menerangkan unsur pemasaran Baik. iaitu keluaran, harga, agihan dan promosi. 6.3.3 mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kehendak pemasaran. Ya, cikgu. 6.3.4 melaksanakan kajian kehendak pasaran iaitu produk, harga, reka bentuk, sasaran pengguna dan makanan selamat. Baik. 6.3.5 merancang aktiviti memasarkan produk pembuatan makanan. Dan akhir sekali 6.3.6 memasarkan produk pembuatan makanan. Baik. Okey, ni tajuk lah. Ni topik-topik yang boleh buat star dalam buku lah, nota kan. Jadinya konsep pemasaran kena tahu. Ada dua konsep pemasaran. Baik. Berasaskan keluaran, berasaskan pengguna. Kalau berasaskan keluaran, dia lebih kepada barangan mutu tinggi. Kalau berasaskan pengguna, dia ada mengenai kehendak pengguna. Baik. Okey. Yang ni pun perlu beri perhatian. Unsur pemasaran. Ada 4 unsur pemasaran. Baik. Yang pertama, keluaran. Kena tahu maksud. Ciri-ciri keluaran. Ciri-ciri keluaran apa? Reka bentuk, pembungkusan, jenama, jaminan pengeluar, kualiti. Baik. Ini kena buat catatan ringkas sikitlah. Dan kalau pergi unsur pemasaran kedua, harga. Baik. Macam tadi kita nak tentukan harga kan? Oh, ini kita kaitkan balik dengan awal tadi, cikgu, ya? Ya. Penentuan harga. Baik. Penentuan harga. Harga yang tinggi menyebabkan produk atau servis tidak terjual. Oh. Sebab tu tadi saya cakap dengan Azhar, terlampau mahal. Patutlah orang lalu semua tengok jeling-jeling macam tu je, cikgu. Tak tu. beli. Nanti macam awak frust kan? Macam Betul. tak ada siapa beli produk anda. Ya. Jadinya kesesuaian tu. Dan tips dia ialah nak jual satu produk, dia hampir sama produk dengan pesaing lain. Baik. Kalau contoh kalau soya RM1, satu lagi pengeluar pun RM1. Oh, okey. So Dia maksudnya tak nak ada wujudkan persaingan. Okey, baik. Okey. Harga yang rendah akan menyebabkan kurang kadar keuntungan. Tadi terlampau tinggi. Baik. Kalau terlampau rendah, tak boleh juga. Oh. Jadinya dia kena sesuaikan Ya. dengan Jadi konsep produk tu. Saya faham tadi, cikgu kata mesti selaras ataupun kita kena tengok juga saingan pengeluar-pengeluar yang lain. Tinggi sangat tak boleh, rendah sangat tak boleh, cikgu, ya? Ya, betul. Baik. Seterusnya, faktor penentuan harga tadi itulah. Tadi, jenis keluaran, Baik. kos pengeluaran, tu kos projek lah. Jangan jual tapi tak balik modal. Ya. Lepas tu persaingan. Persaingan ramai tak? Betul, Kalau ramai, persaing cikgu. tak ramai tu tak apalah. Kan? Undang-undang yang ada di Malaysia, Ya. strategi penentuan harga berdasarkan psikologi. Baik. Okey, saya pergi seterusnya, agihan. Agihan terdapat 5 saluran agihan. Senangnya macam ni, kita nak memasarkan produk tadi. Kita perlu nak jual terus, pengeluar kepada pengguna, ataupun pengeluar ada ejen, pemborong, peruncit, pengguna. Mana anda nak pilih saluran agihan yang betul untuk memasarkan produk anda? Baik. Secara kesimpulannya, pemilihan saluran agihan pertama, pengeluar kepada pengguna,
dia lebih menguntungkan. Baik. Berbanding kalau kamu sebagai pengeluar menggunakan ejen pemborong peruncit. Mungkin di situ dah ada pengurangan kos. Berapa kali tu cikgu kan? Berapa kali tu. Itulah. Okay. Yep. Saya pergi seterusnya. Yang keempat, promosi. Ada 4 je yang kena tahu. Kita hafal kata kunci je. Okey. Jualan langsung, publicity, periklanan, promosi jualan. Baik. Jadinya, sebagai murid, 4 kaedah promosi ni mesti tahu. Okey, saya pergi seterusnya. Baik. Nota fakta yang mengaruhi kehendak pemasaran ada 3 mengikut keperluan, Baik. mengikut kehendak dan juga permintaan. Baik. Dan juga kajian kehendak pasaran ada 5 lah. Produk, harga, reka bentuk, makanan selamat dan sarana pengguna. Baik. Boleh saya pergi soalan bahagian B? Boleh cikgu. Okey. Soalan bahagian B, ada siapa-siapa mungkin Azhar nak tanya murid dan talian? Okey, untuk soalan bahagian B, disebabkan cikgu dah bagi kuasa kepada saya untuk memilih, selaku ketua kelas hari ini cikgu, saya nak memilih mungkin Nur Aina Najwa, silakan. Anda bercadang untuk mengembangkan perniagaan berasaskan bakery. Cadangkan 2 cara untuk mempromosikan produk perniagaan anda itu. Jawapannya pengiklanan dan promosi jualan. Okey, itu jawapan daripada Nur Aina Najwa cikgu. Tadi saya dah fahamkan cikgu baru je sebut kalau kata berkenaan dengan promosi ni ada 4. Ya. Tapi tadi Nur Aina Najwa bagi 2. Kita nak semak cikgu. Adakah betul cikgu kedua-dua jawapan yang diberikan oleh Nur Aina sebentar Jom tadi? kita semak jawapan ni. Ya, cikgu. Aina, tengok jawapan dia iklan. Betul. Okey, dan juga promosi jualan. Jadinya 2 kaedah ni boleh digunakan lah. Dan tadi Azhar cakap ada lagi jawapan lain. Betul. Seperti jualan langsung dan publicity juga diterima sebagai jawapan betul. Okey. Baik. Jadi maksudnya macam yang disebutkan untuk promosi ni, para murid perlu mengingat ataupun menghafal lah cikgu Betul. keempat-empat promosi ini. Betul. So tak bolehlah pakai pakai hentam je cikgu Ya. tak boleh. Kena ingat 4 ni. Baik, insya-Allah cikgu. Kita teruskan cikgu. InsyaAllah. Kita pergi seterusnya. Baik. 5B. Saya bacakanlah. Berdasarkan jawapan di 5A, lakar warna labelkan papan tanda Wah. yang mengandungi maklumat berikut. Ada syarat dia kat sini. Ya, Ada cikgu. syarat dalam soalan. Lakar, Baik. warna, label yang ada maklumat ni. Okey. Jadinya, contoh jawapan yang saya berikan adalah seperti yang tertera kat sini. Baik. Okey, contohnya hasil ikan. Okey. Jadinya, maklumat dalam papan tanda tu, kalau Azhar perasan, papan tanda macam mana? Dia ada apa? Dia ada nama syarikat cikgu. Okey, lagi? Dia ada maklumat tambahan tu, contoh berkenaan dengan produk lah ataupun berkenaan dengan apa yang nak dipromosikan ataupun dipasarkan cikgu. Okey. Betul ke cikgu? Betul tu Azhar. Nama syarikat tu saya nak bagi panduan pada murid. Baik. Nama syarikat mudahnya murid gunakan nama sendiri. Contoh Aina. Baik. Syarikat Aina. Ataupun syarikat Azhar Handsome Enterprise contohnya. Okey, jadinya gunakan nama sendiri untuk Baik. jadikan nama syarikat. Baik. Seterusnya maklumat tambahan bolehlah tadi seperti alamat, nombor telefon syarikat, Baik. Facebook, email, macam-macamlah maklumat, kata-kata promosi, beli 2, percuma 1. Baik. Jadinya pelbagai maklumat yang boleh digunakan. Ingat murid, untuk maklumat semua murid, semua jawapan perlu dilukis dalam ruang yang disediakan. Baik. Sebab markah dia ni kena selesaikanlah. Sebab Besar. 6 markah cikgu. Ya, besar. Besar tu. Dan kalau tengok contoh jawapannya seperti cikgu sebut tadi, cikgu lampirkan di depan tadilah. Ya. Contoh promosi papan tanda. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan yang ketiga ni tadi, berkenaan dengan apa nama ni? Bungkus, simpan produk dan juga bagaimana nak memasarkan produk itu sendiri. Dan saya kira percaya ada murid-murid di rumah sedang sibuk mencatat nota seperti yang cikgu sarankan sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita bagi ruang dan peluang kepada anda semua untuk terus bersiap sedia sebelum kita sambung kelas kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021.
KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Pemprosesan makanan adalah mata pelajaran kita hari ini dengan topik yang kita bincangkan, pemasaran produk pemprosesan makanan. Dan kita dah masuk kepada poin yang ketiga tadi, cikgu. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan pembungkusan, bagaimana nak menyimpannya dan juga bagaimana nak memasarkan. Okey, kita nak teruskan, cikgu. Silakan. Baik, Zata. Okey, seterusnya 5C, saya bacakan soalan. Baik. Terangkan satu pemilihan lokasi yang sesuai diletakkan papan tanda dan sebabnya. Baik. Jadinya ada ruang jawapan, jawab di ruang jawapan. Okey, satu lokasi mungkin kawasan bandar. Baik. Kenapa? Sebab pemilihan dia? Sebab tumpuan orang ramai. Sangat mudah. Ya. Jadinya kena, walaupun dia kemahiran berfikir, Baik. tapi aplikasikan apa yang sesuai dengan papan tanda tu dengan keadaan semasa. Baik. Dan ini sebenarnya kalau cikgu, kalau soalan ni kita boleh jawab berdasarkan, yalah kita selalu pergi tengok kedai dan sebagainya kan. Ya. So boleh dimasukkan terus dalam jawapan lah, cikgu ya. Betul. Okey, jadinya jawapan tu cubalah beri jawapan selagi boleh berdasarkan kehendak soalan. Itu pesanan saya. Baik, Boleh bagi seterusnya. Baik, cikgu, silakan. Okey, rasanya hari ini sebelum saya buat rumusan, saya tadi ada bagi satu tugasan dekat murid dalam talian. Betul, cikgu. Saya pun baru teringat, cikgu. Saya ingatkan dia orang dah tak nak buat dah tadi. Tengok tu baru nak buat tu. Okey. Ya Apa ke? kata Azhar kita minta murid tunjukkan tugasan label tadi. Baik. Okey, silakan. Semua boleh angkat. Kalau anda yang berada di rumah, mungkin ada yang anda dah pun siapkan juga. Boleh je muat naik dekat media sosial, cikgu ya. Okey. Ini adalah hasil kerjanya, cikgu. Wow, sangat luar biasalah. Siap dengan warna-warna yang terang. Ya. Okey, Nur Aina Najwa, Natasha, Atira dan juga Farahin. Ini hasilnya. So tepat ke apa yang mereka hasilkan ni, cikgu? Okey, untuk maklum Azhar, kalau saya tengok dari segi secara rawak ni, memenuhi kriteria dalam membuat sesuatu label. Baik. Jadinya, teruskan kecemerlangan murid dalam talian dan juga di rumah. Aplikasikan jawapan anda sebegini. Jangan lupa warna dan mendapati kriteria pelabelan. Okey, baik, itu dia. Tahniah kita ucapkan kepada kesemua murid-murid daripada SMK Tenang Stesen Segamat Johor menghasilkan tugasan yang sangat luar biasa dan juga maksudnya mereka dah faham lah, cikgu, berkenaan dengan apa yang cikgu nak sampaikan sebentar tadi. Tiga benda penting yang perlu kita ingat dalam nak menghadapi peperiksaan ni: pembungkusan, bagaimana nak menyimpan dan juga bagaimana nak memasarkan produk tersebut. Dan cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan, cikgu. Untuk Sukses SPM 2021, saya pun dah mula faham kat mana silapnya saya. Saya jual produk-produk tadi tu tapi tak terjual semuanya, cikgu. Sekian lama duduk dekat situ. Penat kan tunggu pelanggan kan? Tak, tunggu pelanggan. Rupanya ada kesilapan dari sudut memasarkan, bagaimana nak menentukan harga dan sebagainya. Baik, mungkin sebagai rumusan, cikgu, terhadap pembelajaran kita ini untuk pemprosesan makanan dan juga topik kita pemasaran produk pemprosesan makanan ni, cikgu. Silakan. Baik, terima kasih Azhar. Sama-sama, Sebelum cikgu. saya buat rumusan, suka saya ingatkan contoh aktiviti membuat label tadi boleh dilaksanakan di sekolah sebagai latihan untuk persediaan menjawab kertas satu. Baik. Rumusan yang saya boleh buat hari ini ialah murid-murid perlulah menghasilkan produk inovasi di sekolah masing-masing dengan cara membungkus produk inovasi awak dengan cara yang betul, menyimpan produk inovasi di tempat yang betul dan juga memasarkan ni adalah ilmu memasarkan, tetapi tidaklah meminta sebagai murid untuk menjual sebab kekangan pandemik ni. Jadinya saya mengharapkanlah sebelum saya buat rumusan ni, topik ni modul yang ke-6 bagi tingkatan 5. Saya harap murid-murid faham, ingat dan boleh menjawab semasa peperiksaan nanti dengan baik dan laksanakanlah kerja khusus anda ke tahap 2 itu dengan baik di bawah bimbingan guru-guru yang hebat di Malaysia. Baik. Saya rasa cuma minta anda hadir saja secara berperingkat di sekolah untuk melaksanakan, kerana proses makanan ni memang kena hadir ke sekolah. Baik. Itu saja bagi pihak saya untuk rumusan topik tersebut, Azhar. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Syahril Azizi bin Abdul Rahim, Guru MPV Pemprosesan Makanan, Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Tenang Stesen Segamat Johor. Terima kasih semua kerana sudi bersama pada hari ini dan anda memang sangat-sangat luar biasa. Jangan lupa di lain masa, di lain ketika terus saksikan Didik TV KPM untuk Sukses SPM 2021 setiap hari secara langsung. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.
Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon SPM 2021, khususnya pelajar di sekolah SMK Tenas Station, Segamat Johor. Semoga semua pelajar diberikan kelapangan hati dan juga ketenangan jiwa semasa menduduki peperiksaan SPM 2021. Tanamkanlah usaha yang kuat, diselitkan dengan doa yang tanpa henti dan sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua calon SPM 2021, khususnya di SMK Tenas Station Segamat Johor, memperolehi kejayaan dan cemerlang dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ayah kepada Nur Aina Najwa. Saya ibu kepada Nur Aina Najwa, mendoakan Aina dan pelajar-pelajar yang lain yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun 2021 mendapat peluang yang cemerlang hingga ke menara gading. Amin. Amin. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Nur Atirat ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang menduduki SPM pada tahun 2021. Kami doakan anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang dan buat yang terbaik.